اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم غنينا بحلال حرام سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ratam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian doa kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita menghadap Allah Ta'ala di amal masa, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mula dengan surah Al-Fatihah. Iya kena. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum kita teruskan, kita mohon share ramai-ramai di Facebook, di Instagram ataupun di media yang tuan-tuan ada. Mohon kita share dalam grup, insyaAllah, dalam WhatsApp, insyaAllah. Mohon share. Mohon sahabat-sahabat share, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung ayat 44. InsyaAllah surah Hud ayat 44. InsyaAllah sambil PKP ni kita teruskan baca, isi masa-masa kita yang terluang banyak. Allah bagi beri peluang, insyaAllah. Sementara menunggu My Quran Time, kita join baca tafsir Tuan Guru Abdul Aziz ayat 44 surah Hud, insyaAllah. Sambil kita share, insyaAllah tu kan. Sebentar, saya minta share. Saya masih share lagi, insyaAllah.
Okey, insyaAllah. Ayat 44 surah Hud. Tak habis lagi share. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 44 muka surat 184 insya-Allah. 184 ayat nombor 44 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila ya ardu abla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumit mizzalimin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 44. Sambungan pagi tadi surah ayat nombor 43 mana anak Nabi Nuh tenggelam. Ini maksud. Terus ayat 44 kita baca maksud dia. Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itu surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Nama tempat tu. Serta diingatkan, yakni kepada kaum kafir umumnya, bahawa kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 44. Surah Hud ni ayat surah nombor 11. Yang kita baca sekarang ayat nombor 44 insya-Allah. Ya, ini nak menerangkan bagaimana Allah berhentikan azab yang dikirimkannya, iaitu air pada langit, air pada bumi. Air langit mencurah-curah, Allah berhentikan. Air pada bumi pun diberhentikan. Maknanya terenung peringatan Allah Ta'ala dengan kuasanya yang amat maha hebat, insyaAllah. Maka surutlah air tersebut serta terlaksanalah perintah Allah Ta'ala. Ya, hebat. Dan bahtera Nabi Nuh pun berhenti di atas satu gunung yang Nabi nama gunung Judi. Serta diingatkan, yakni kaum kafir umumnya, bahawa kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Ini peringatan Allah Ta'ala untuk semua, kafir ke tak kafir ke, Muslim ataupun kafir, Islam ke tak Islam, ingatan untuk semua. Hanya bila zalim, menzalimi diri sendiri, kemudian bermaksiat dengan Allah Ta'ala, menundang kemurkaan Allah Ta'ala, Allah kata kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Ayat 44. Setelah selesai banjir dan tugas yang diberikan oleh Allah itu sempurna belaka, sebanyak mana orang yang sepatutnya mati, semuanya telah binasa. Ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan bumi, waqilah, dan katakan, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'ak, telanlah semua air kamu yang terbit ikut lubang dapur Nabi Nuh. Wa ya sama'u aqli, wahai langit, hendaklah menarik sauh. Air yang turun dari langit diibaratkan seperti tali sauh yang diturunkan ke bumi. Apabila langit diperintahkan supaya menarik balik tali-tali hujan, ia adalah perumpamaan bahawa hujan akan pergi ke tempat lain, sebagaimana kita mengangkat tali sauh naik ke atas perahu.
maka perahu boleh berlayar ke arah lain. Begitulah contoh peribahasa sastra berkenaan air yang turun dari langit bertali-tali. Allah, tuan. Ni hebatnya. Kita belum sampai nampak macam tu. Level yang dahsyat keadaan zaman Nabi Nuh yang dilanda banjir bah besar. Hujan tu macam air mencurah-curah, macam tali, ada tali turun ke bawah. Maksudnya bila dia nak diberhentikan, bila Allah nak berhentikan hujan tu, macam tali sauh. Maksudnya ditarik tali air hujan tu, tali tu naik atas, macam ibarat bahasa sastranya mengangkat tali sauh naik ke atas perahu, maka perahu bolehlah berlayar ke tempat yang lain zaman tu. Begitulah contoh bahasa sastra berkenaan air yang turun dari langit bertali-tali. Maksudnya tak berhenti tuan air, sebab tu jadi bah besar. Dan ayat wa ghidal ma, menyebabkan air menjadi kering dan surut. Wa qudiyal amru, selesailah segala kerja. Perkataan wa qudiya maknanya telah diputuskan atau telah dihukumkan. Rancangan kertas kerja yang aku buat untuk menyelamatkan kamu dan membinasakan orang-orang kamu berjalan dengan elok. Kalau diumpamakan seperti sebuah majlis perhimpunan, kalau diumpamakan seperti sebuah majlis perhimpunan, masing-masing telah bersurai balik. Wastawat alal judi, dan perahu atau bahtera Nabi Nuh tadi berlabuh di sebuah tempat yang bernama Al-Judi. Bila kita baca ayat ini, menampakkan kepada kita bahawa seolah-olah telah berlaku percakapan di antara Allah dengan Nabi Nuh dan bumi. Tidak terfikir oleh kita bahawa bumi boleh memahami bahasa percakapan itu, tetapi itulah yang berlaku. Sebagaimana manusia boleh memahami bahasa Allah Ta'ala, segala makhluk yang ada di atas muka dunia ini juga reti belaka bahasa Tuhan. Maksudnya Allah perintah berhenti. Kalau Allah nak berhentikan bumi ni, berhenti tuan-tuan. Tak boleh cakap apa lagi dah. Sama dengan COVID. Allah perintah diangkat ke atas, insya-Allah terus diangkat. Tak ada dalil, tak ada tunda, tak ada apa. Tapi kalau Allah kata terus berada di bumi, memang terus berada di bumi. Tu Allah rancang, Allah maha mengetahui, Allah maha hebat. Apabila kita membaca ini, menampakkan perkara pada kita seolah-olah telah berlaku percakapan ataupun communication di antara Allah dengan Nabi Nuh dan bumi. Tidak terfikir oleh kita bahawa bumi boleh memahami bahasa percakapan, tetapi itulah yang berlaku. Sebagaimana manusia boleh memahami bahasa Allah Ta'ala, segala makhluk yang ada di atas muka dunia ini juga reti bahasa Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati wa tusab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu natasbihahum innahu kana haliman ghafur. Surah Al-Isra ayat 44. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun.
surah Al-Isra ayat 44. Ni. Maksudnya langit yang Allah buat memang senantiasa bertasbih. Semua yang makhluk yang Allah buat, ya, langit yang 7, bumi serta sekaliannya, makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucapkan tasbih bagi Allah. Tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji nama Allah Ta'ala. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Kita kadang-kadang tak faham bahasa bumi, bahasa langit, bahasa makhluk dalam alam ini. Senantiasa bertasbih. Bulan berpusing ikut orbit mengelilingi bumi, senantiasa bertasbih. Apalagi langit. Tidak ada benda di muka bumi ini yang tidak reti bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cuma, wahai manusia, kamu yang tidak mengerti. Apabila kita mendengar Allah Ta'ala berkata, wahai bumi, kamu telanlah air. Mungkin hati kita berkata-kata, macam mana bumi boleh mendengar? Sedangkan dia tidak ada telinga, tidak ada mata, tidak ada hati perut. Reti macam mana? Bagaimana cara dia reti? Serupa juga. Ya. Serupa sekarang ini. Tok Guru sedang bercakap dan tuan-tuan faham percakapan Tuan Guru. Ya, hanya bahasa dia. Kalau orang tanya bagaimana mereka faham, kita tidak boleh nak jawab. Ya, saya reti isi percakapannya, tetapi bagaimanakah caranya? Tidak ada seorang pun yang boleh menjawabnya. Begitulah keadaan kayu, batu, bukit, bukau, langit dan bumi. Apabila Allah Ta'ala bercakap, mereka boleh memahaminya. Serupa kalau orang Cina bercakap, kita orang Melayu tidak boleh faham. Mengapa kita tidak erti sedangkan mulutnya bergerak dan telinga kita mendengar? Tapi kalau Melayu sesama Melayu, Cina sesama Cina, India sesama India, masing-masing erti perkataan dia. Erti bagaimana? Kita pun tidak tahu juga. Tubuh badan kita hanya diperintah oleh Allah Ta'ala supaya reti bahasa Melayu. Maka kita pun retilah, tetapi dengan bahasa lain, sementara kita belajar bahasa itu, selagi itu kita tidak reti. Macam mana kita reti, kita pun tidak tahu. Jadinya hendak diingatkan bahawa kita yang berasa handal dan cerdik, sebenarnya setakat itu sahajalah kemampuan kita. Ada benda yang kita reti dan ada benda yang kita tidak reti. Itu maksudnya kita ada limit. Takat kita dengan orang Melayu, alhamdulillah boleh berkomunikasi. Jadi kalau tak mengaji orang India, tak mengaji bahasa India ataupun tak mengaji bahasa Cina, tak boleh masuk. Tu terpaksa menggunakan isyarat ataupun bahasa penghubung. Contohnya bahasa yang lain. Ataupun kita mengaji pula bahasa dia pula, ataupun dia mengaji bahasa kita, baru kita faham dan boleh berkomunikasi. Kalau tidak, limit itulah dipanggil limited edition. Takat tu je kita boleh pergi. Perahu Nabi Nuh ini berlabuh di atas sebuah bukit yang bernama Al-Judi. Di manakah bukit ini? Wallahu alam. Cuma orang kata bukit ini terletak di antara sempadan Turki dan Syria, di atas sebuah bukit yang sentiasa bersalji. Serupa kalau kita pergi ke negara Lubnan, kita akan berjumpa kita dengan Jabal Syekh. Pergilah pada masa bila-bila pun ke Jabal Syekh, puncaknya sentiasa putih. Kadang-kadang apabila ahli kaji bumi terjumpa kayu yang berbentuk perahu, mereka mendakwa bahawa itu perahu Nabi Nuh. Datang pula orang lain jumpa kayu di tempat lain, dia pula kata ini perahu Nabi Nuh. Tidak tahulah mana satu yang sebenarnya. Waqila, dan dikatakan juga sebagaimana kata-kata Allah kepada bumi,
supaya menelan semua air dan kata-kata Allah kepada langit, supaya memberhentikan hujan. Maka kata-kata macam itu juga diteruskan lagi. Bu'dan lil qaumil zalimin. Sumpah seranah mati dibunuh wahai manusia-manusia yang zalim. Ni ya, hebat kuasa Allah Taala, ya, Dia yang maha mengetahui. Bahagian inilah yang paling berat sekali. Walaupun air sudah surut, orang di atas perahu sudah turun, bukit bukau dan tanah tanis sudah timbul semula, serta segala tanaman yang mati sudah hidup kembali. Tetapi sumpah Allah Ta'ala kepada orang jahat tetap berterusan. Makna asal perkataan bu'dan ialah jauh. Sebagai contoh kita kata, jauhkanlah orang-orang zalim daripada keadaannya yang bernyawa. Maknanya orang itu pun telah mati. Jauh daripada rahmat Allah. Maknanya orang itu telah pun dilaknat. Jauh daripada ingatan. Maknanya tidak ada siapa pun yang mengenang mereka dan mengingatinya. Serta tidak ada sesiapa pun yang bersungut mengenai kematiannya. Walaupun dia mati bergelimpangan di bawah timbunan sampah sarap yang dibawa banjir. Ni. Ya, hebatnya. Ngerinya, dahsyatnya. Ya, bila Allah hilangkan bak rahmatnya pada manusia yang degil, yang kufur itu, teruk, dibantai dan dibalun sampai bergelimpangan mati, kelemasan dengan air bah, langsung tak boleh selamatkan. Pasal apa? Kedegilan mereka, keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu. Selalu sangat mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita berumah besar, berpangkat tinggi, berharta banyak dan nama kita dikenali di dunia, tetapi bila Allah Ta'ala kata, jauh kamu dari rahmat aku, maka hidup kita ini tidak ada ertinya sedikit pun. Sebab itulah Nabi kita sebut, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di atas muka dunia ini adalah orang yang umurnya panjang dan elok kerjayanya. Sebaik-baik orang di atas muka dunia ini adalah orang yang umurnya panjang dan elok kerjanya. Hebat macam mana pun, pangkat tinggi mana pun, harta banyak mana pun, nama dikenali ramai, banyak follower, banyak yang like, berjuta-juta, jauh. Tapi bila Allah kata, jauh kamu dari rahmatku, maka hidup kita ini tidak ada ertinya lagi pun sedikit. Dunia dan akhirat tak ada erti. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang di atas muka dunia ini adalah orang yang umurnya panjang dan elok kerjanya. Kalau umur kita pendek, walaupun kerja kita molek, tidak banyak benda yang kita boleh tunjukkan supaya orang lain selamat dan menjadi baik. Oleh yang demikian, kita kena berusaha supaya umur kita dipanjangkan, sama ada dengan makan ubat dan vitamin atau berjoging. Tetapi syaratnya amalan kita mestilah molek. Amalan ada dua jenis. Amalan kita ni ada dua jenis, kata Tok Guru, iaitu untuk diri sendiri dan untuk orang ramai. Amalan untuk diri sendiri kita jadikannya sebagai tapak bagi memolekkan amalan orang lain. Bila kita sendiri berusaha supaya diri kita menjadi molek, maka sebanyak mana kemolekan yang ada pada diri kita dengan sendirinya akan ditiru oleh orang lain dan dapat menyelamatkan semua orang. Walaupun kita sudah mati beribu tahun sekalipun, orang akan ingat sejarah kita. Tidak ada sejarah yang patut manusia kenang selain daripada sejarah golongan Nabi, kerana mereka merupakan golongan yang dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk menjadi contoh bagi manusia dunia ini. Tu pentingnya, ya, untuk kita tak dapat buat baik banyak di luar. Kita kena tunjuk bab teladan, maknanya jadi contoh kita sebenarnya, supaya amalan kita mestilah cantik. Tak kira kaya ke tak kaya, bila beramal tu cantik di sisi Allah Ta'ala, ia menjadi ikutan semua orang. Publik yang menengok, dia jadi contoh, akhlak dia, adab dia, sebagai tapak bagi memolekkan amalan orang lain. Jadi acuan, jadi contoh. Bila kita sendiri berusaha supaya kita ni menjadi molek, maka sebanyak mana kemolekan yang ada pada diri kita sendirinya akan ditiru oleh orang lain dan dapat menyelamatkan semua orang. Ni bukan nak menunjuk, tak, tapi jadi contoh untuk ditiru dan menyelamatkan orang lain. Contohnya mencari bab pahala. Jadi bagi kita yang bukan Nabi dan Rasul-Rasul, kalau kita hendak umur kita panjang berpuluh tahun, malah beribu tahun, dan orang ingat lagi kita, lagi kerja kita serupa kita masih hidup lagi. Cuba buka kitab ini, tengok macam mana imam itu sebut. Cuba buka pula kitab itu, tengok macam mana syekh ini sebut. Semua catatan kerja-kerja kita selain dicatat oleh malaikat juga dicatat oleh manusia untuk dijadikan rujukan. Kalau kita perhatikan, tidak ada manusia yang tidak merujuk kepada orang lain terlebih dahulu. Hidup manusia ini saling berhubung kait dan proses rujukan itu berlaku. Kita yang hidup mesti ada berpandukan benda yang betul, benda yang benar. Adanya guru, adanya reference, ada rujukan untuk kita berbuat kebaikan. Tak kira kerja apa pun. Isteri kita masak apa hari ni? Dia masak gulai. Masak gulai macam mana? Serupa yang dibuat oleh arwah ibu kita. Itu kita bahas dari segi ilmu sosial. Tadi ada manusia yang mampu hidup bersendirian, bahkan saling meniru-meniru, meniru-niru, dan perlu antara satu dengan lain. Sebagai orang Islam, ikutan dan tiruan kita ialah orang-orang yang Allah telah kurniakan nikmat kepada mereka. Wahai Tuhan, pimpinlah aku supaya aku jadi serupa dengan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada kami, kepada mereka. Orang yang paling tinggi mendapat nikmat itu ialah para golongan para Nabi. Kita minta kepada Allah Subhanahu, diajarkan oleh Tuan Guru. Sebaliknya, kalau mereka kalau hendak merasakan sumpahan Tuhan, maka buatlah segala macam kejahatan. Sama ada membunuh diri, tidak mendengar kata Tuhan, ataupun melakukan kejahatan terhadap orang lain untuk memuaskan nafsu sendiri supaya sempurna hajat kita. Kadang-kadang kita antara suami isteri saling menzalimi. Isteri menginaya suami dan suami menginaya isteri. Kadang-kadang di antara adik-beradik juga berlaku perkara yang sama. Adik menginaya abang, abang menginaya adik. Ni kadang-kadang kita tak perasan. Bila bab kejahatan, pasal nak sangat merasai sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka buatlah segala macam kejahatan. Tak kira dia membunuh diri, ataupun tidak mendengar kata Allah, ataupun melakukan kejahatan terhadap orang lain untuk nafsunya sendiri, supaya sempurna hajat kita. Kadang-kadang antara berlaku ni, suami isteri saling menzalimi. Antara suami menginaya isteri, ataupun isteri menginaya suami. Kadang-kadang antara adik-beradik pun berlaku. Abang dengan adik, adik dengan kakak pun sama juga. Ni kena renung kita. Tu orang yang nak disumpah Allah Subhanahu. Kadang-kadang timbul juga isu dalam kalangan pihak pemerintah, tok penghulu, tok pengawal, menteri besar, perdana menteri.
atau raja melakukan kezaliman semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka. Apabila dapat buat khianat kepada orang, puaslah hatinya, tetapi dia lupa bahawa dia telah dijauhkan daripada rahmat Tuhan. Untuk menentukan tindakan seseorang zalim itu ataupun tidak, hendaklah kita menurut ukuran yang ditentukan oleh Allah. Kalau Allah kata tindakan itu zalim, walaupun manusia kata adil, maka zalimlah namanya. Kalau Tuhan kata ianya adil, walaupun manusia kata zalim, maka itulah keadilan. Beza. Sama ada kita nak pilih kata Allah, kata Tuhan, ataupun nak pilih kata manusia. Kalau betul-betul kita tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala tu yang paling benar, yang terbenar, yang maha benar. Kata manusia belum tahu. Ini antara yang diceritakan daripada ayat 44. Janganlah kita menjadi zalim, golongan yang zalim. Pasal apa? Allah akan binasakan kita selama-lamanya, bukan saja di dunia, di akhirat juga kekal abadi, campakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat 44, kita terus masuk ayat 45 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna ba'ti min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 45. Maksudnya, dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Surah Hud, surah nombor 11 ayat 45. Nabi Nuh mohon kepada Allah Ta'ala. Dia declare memang betul itu anak dia, keluarga dia, keturunan dia. Tapi janji Allah dia tetap tepati. Dia pasti janji Allah tu benar, dan Allah saja yang sebijak-bijak hakim, yang menghukum dengan seadil-adilnya. Nabi Nuh terpaksa redha dengan apa yang Allah lakukan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyambung semula cerita Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh sedang kalut malut dengan rakyat dan pengikutnya, tetapi hati seorang bapa tetap tidak melupakan anak darah dagingnya sendiri. Walaupun Nabi ini dipertanggungjawabkan kepada semua, tetapi sifat kepada seorang manusia, dia tidak boleh lari daripada mengingati anak darah dagingnya. Wa nada nuhu rabbahu. Wahai Muhammad, Nuh mulai memanggil aku apabila dia tengok anaknya berada jauh dari bahtera dan ombak itu begitu besar sehingga dia tidak nampak anaknya. Ketika itu dia yakin bahawa anaknya akan mati. Maka mulailah dia berdoa kepada Tuhan, hendak memberitahu sepatah dua kata kepada Tuhan. Faqala rabbi inna bani min ahli. Wahai Tuhan, sesungguhnya dia itu anakku, yang mati itu adalah anakku. Wa inna wa'dakal haqq, dan janji kamu untuk menolong aku dan menolong penyokong-penyokong aku memang benar. Wahai Tuhan aku hendak memberitahu, kamu berjanji dengan aku bahawa kamu hendak menyelamatkan orang-orang aku. Kenapa sekarang kamu tidak selamatkan anakku? Wa anta ahkamul hakimin, dan kamu wahai Allah sebijak-bijak hakim. Aku tahu kamu bijak,
Walau bagaimanapun wahai Tuhanku, aku tidak nampak dan tidak faham kenapa engkau tidak selamatkan anakku. Kamu berjanji bahawa kamu hendak memberi sokongan kepada aku dan juga penyokong-penyokong aku. Takkanlah anak aku tidak menyokong aku. Walaupun aku berkata begitu, wahai Tuhan, aku mengaku kamu cerdik sedangkan aku tidak pandai. Aku mengaku bahawa kamu ini Tok Hakim yang paling bijak di muka dunia ini. Ini cerita. Kalau dah anak tu, bapa tak boleh lupa, tak boleh putus. Tapi itulah keredaan yang perlu dibuat, pasal Allah Maha Adil. Allah tu hakim yang terhebat. Maksudnya kita ni tak boleh buat apa. Itulah hakim yang terbaik sebenarnya. Hakim yang Maha Adil ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu apa yang dia tahu. Kita tak tahu perancangan dia. Maksudnya tak kira anak kita ke anak siapa pun, tetap Allah adili dengan seadil-adilnya. Kita cuma mampu berdoa. Tu yang Allah info pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat menceritakan walaupun macam mana hebat Nabi Nuh, tapi dia masih lagi teringatkan anak dia yang tenggelam, anak darah dagingnya sendiri. Tapi ingat, janji Allah tu memang benar. Allah selamatkan Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman. Dan Allah adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Tak boleh buat apa dah. Anak yang derhaka dengan Allah tetap akan dihukum. Kita bagaimana hebat pun sebagai bapa, sebagai ibu, tetap kena reda hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang seadil-adilnya hakim untuk menghukum. Ni ayat 45. Alhamdulillah, kita akan masuk petang ni ayat 46. Tak turut. InsyaAllah pagi ni mudah-mudahan pengisian ni dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak banyak, sikit, tapi kita isi penuh masa kita untuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah hingga surah Al-Fatihah. Bismillah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anish syari' amna wa walina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bilaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tasanna bi dzawaj jabar wa tasamna min malakut allazi la yamut sib annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahassanna bizil wajjabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrifanna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa petang ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.